Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, hari ni Nina nak story mori pula tentang sejarah lah lebih kurang, okay? Jadi kisah kita pada kali ni adalah tentang seorang perempuan yang paling kaya dan juga paling kedekut dekat dunia. Pelik kan, dah kaya raya tapi kedekut pula. Sampaikan dia punya kebajikan diri sendiri, kebajikan suami, anak-anak pun terabai tahu sebabnya, sebab kedekut lah. Dan dia juga sanggup pergi dekat klinik yang khas untuk orang yang tak mampu tahu. Dekat situlah dia pergi dapatkan rawatan. Punyalah kedekut tahap, orang kata apa, tahap maksimum gila. Biasanya kan orang kaya ni kan dia tahulah dia ni dah ada duit banyak kan. So of course lah dia akan pergi klinik ataupun hospital untuk mendapatkan servis yang terbaik daripada doktor. Tapi dia ni tak tahu sebab dia sayang harta-harta dia punya pasal. Bukan tu je, disebabkan dia ni kaya dan dia ni tamak nak kumpul harta dia lagi banyak. So dia adalah terlibat dalam beberapa rasuah. Lepas tu palsukan beberapa dokumen penting dan juga menindas orang lain. Jadi kalau korang nak tahu apa yang perempuan ni dah buat, so korang kena tengok video ni sampai habis. So without wasting any time, let's get started. So, pada abad ke-19 dulu ada seorang wanita yang digelar sebagai The Witch of Wall Street ataupun The Queen of Wall Street. Dia dipanggil macam tu sebabnya setiap hari ni dia akan pakai gaun yang berwarna hitam je. Selain tu, bila dia pakai baju hitam macam tu kan, persepsi orang akan menganggap dia ni adalah seorang wanita yang mempunyai busuk hati dan juga terlibat dengan banyak korupsi. Jadi, siapa wanita tadi? Wanita tadi tu adalah Henrietta Hattie Green yang telah lahir pada tahun 1834 di Massachusetts. Hattie Green ni kan dilahirkan dalam sebuah keluarga yang kaya raya yang dikenali sebagai keluarga Quaker. Jadi pada masa tu family dia ni ada bisnes yang berkaitan dengan perkapalan. Mak Hattie ni pula adalah anak kepada ketua penangkap ikan paus pada masa tu. Jadi mak ayah dia ni telah berkahwin disebabkan diorang ni nak anak lelaki supaya dapat mewariskan harta-harta diorang. Lagi satu, anak lelaki diorang nanti ni akan boleh sambunglah legasi perniagaan diorang. Sampailah pada 21 November tahun 1834, Hattie pun telah lahirlah ke dunia sebagai anak yang sulung. Tapi tak lama lepas tu mak ada lahir pula anak kedua iaitu anak lelaki. Tapi anak kedua diorang ni hidup tak lama. Jadi lepas beberapa minggu selepas dilahirkan, anak lelaki diorang yang kedua ni pun meninggal. So ayah Hattie Green ni kan dia macam marah lah, kecewa sebab anak lelaki yang dia tunggu-tunggu tu meninggal. Nak lepaskan perasaan marah, kecewa, sedih tu punya pasal, jadi ayah si Hattie ni pun sibukkanlah diri dengan bekerja. Jadi masa Hattie umur 2 tahun kan, mak dia ni telah hantar Hattie untuk tinggal dengan atuk dia. Jadi atuk dia ni sebelah mak dia. Atuk dia ni pula pada masa tu tinggal dengan anak sulung dia yang bernama Sylvia. Sylvia ni pula adalah kakak kepada mak Hattie dan dia sakit. So dia daripada kecil dia memang ada masalah sakit tulang belakang. Sejak Hattie ni kecil, so makcik dia ni lah yang bagi kasih sayang dekat dia, bagi perhatian kat dia macam seorang ibu. Tapi mak Hattie ni ada juga hantar pengasuh untuk jaga Hattie dan hantar seorang cikgu lah untuk bagi didikan kepada anak dia. Masa Hattie umur 6 tahun, dia dah pandai membaca dan juga pandai dalam bidang matematik. Korang bayangkan pada usia dia 6 tahun tu kan, dia dah pandai baca saham dan juga laporan kewangan. Kita masa umur 6 tahun kita buat apa guys? Baca pun tak pandai lagi kan. Yang kita tahu menyanyi, itu je lah, main kan. Tapi dia tak tahu. Dia boleh baca saham dengan laporan kewangan tu sebabnya setiap hari dia akan baca dekat ayah dia dan juga atuk dia. So that's why lah dia dah pandai baca saham tu macam mana. Jadi dia daripada kecil lagi ni, dia dah macam terlibat dengan perniagaan ayah dengan atuk dia tu secara tak sengaja. Masa di umur 13 tahun dia telah take over pengurusan akaun perniagaan keluarga dia 13 tahun dah jadi pengurus akaun. Hebat kan? Kemudian sampailah dia dah dewasa, dalam umur 20 macam tu, ayah dia ni ada beli satu almari, yang mana dalam almari tu penuh dengan pakaian-pakaian yang paling cantik, paling mahal, paling terbaik pada era tu. Sebab apa? Sebab ayah dia nak dia pakai baju tadi tu and then pergi goda lelaki, bukan pergi goda jual murah lah, maksudnya pergi mencari pasangan yang kaya supaya lelaki muda yang kaya pada masa tu dapat kahwin dengan Hattie. Jadi pada masa yang sama, kalau Hattie kahwin dengan pemuda yang kaya, so business family dia ni dapat berkembang, macam tu. Tapi apa yang Hattie buat, dia tak pakai baju tu, dia pergi jual balik baju tadi dan duit tadi tu digunakan untuk melabur dengan saham kerajaan. Kemudian pada tahun 1860 macam tu, mak dia pula meninggal dan semua harta-harta mak dia tadi ni telah jatuh ke tangan ayah dia secara automatik. So ayah dia pun katalah, kalau kau nak semua benda ni, harta-harta yang kita ada ni, kau kena tunggu ayah ni mati dulu baru kau dapat semua ni. So Hattie pun banyaklah follow ayah dia kan untuk urusan pasal bisnes diorang, sehingga membuatkan Hattie ni makin lama jadi makin pandai bab-bab tu. Kemudian ayah dia telah meninggal pada tahun 1865 dan ayah dia telah wasiatkan duit dia tu ataupun harta yang diorang ada tu kepada Hattie sebanyak $900,000 dan ada $5 juta dalam saham amanah. Wow, banyak.
2 minggu kemudian, makcik dia yang bernama Sylvania tadi tu pula meninggal dan telah meninggalkan harta dia pula sebanyak $2 juta. Tapi $1 juta makcik dia ni serahkan kepada badan amal. $1 juta lagi makcik dia amanahkan serahkan kepada Hetty untuk buat pelaburan. Tapi still juga duit $1 juta tu Hetty tak dapat sebab duit tadi tu telah diuruskan oleh Dr. Sylvania sendiri. Lagipun pada masa tu kan dia macam geram lah kan, kenapa makcik dia ni bagi $1 juta dekat badan amal sedangkan duit tu boleh je bagi dekat dia, macam tu. So dia memang tak puas hatilah dengan tindakan makcik dia ataupun wasiat daripada makcik dia untuk serahkan kepada badan amal. Disebabkan tamak punya pasal, Hetty ni nak juga duit $1 juta lagi tu. So dia pun buatlah tuntutan tapi tak dapat tau. Sebabnya dia telah kantoi palsukan dokumen dan dia kalah dalam kes tu. Pada tahun 1885, Hetty pun buat pelaburan. So dia melabur dalam kereta api, hartanah dan juga dalam saham kerajaan. Dia buat macam tu sebab dia nak kumpul harta, dia nak jadi lagi kaya. Padahal pada masa tu dia dah dinobatkan sebagai orang yang paling kaya dekat dunia. Bukan tu je tau, disebabkan dia nak kaya punya pasal, dia pun telah kenakan bunga yang tinggi kepada bank-bank yang pinjam duit dekat dia. So kalau ada peminjam yang tak boleh bayar hutang dorang, apa yang dia buat? Dia akan rampaslah harta-harta dorang yang menjadi cagaran kepada dia. Kemudian pada Julai 1867, Hetty telah berkahwin dengan Edward Henry Green yang merupakan businessman jutawan juga. So dorang ni dah kahwin umur macam agak lewat sikit. Masa tu suami dia 44 tahun, Hetty berusia 33 tahun. So orang kata kalau 33 tahun ni, kalau kau tak kahwin lagi, pada zaman sekarang orang panggil andartu lah. Jadi hasil daripada perkahwinan diorang berdua tadi, diorang dapat 2 orang anak, seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Bisnes suami dia ni pula selalulah ada masalah kewangan tau. Jadi Hetty pun terpaksalah backup bisnes suami dia, bagi duit dia dekat suami dia. Sampailah pada satu hari tu, Hetty bawa anak-anak dia keluar daripada rumah diorang selama 6 minggu. Sebab apa? Sebab dia dah malas nak tolong suami dia. Suami dia ni memang tak pandai nak uruskan kewangan tau. Sebab itulah dia punya bisnes selalu rugi. So apa yang Hetty buat untuk selamatkan diri dia? Dia asingkan harta dia dengan suami dia supaya tak bercampur. Tak lama kemudian suami dia telah pindah keluar daripada rumah tadi and then meninggal dunia. So selepas suami dia meninggal, Hetty ni dia dah tak pakai dah baju colour-colour dah. So dia dah pakai baju hitam sahaja sepanjang hayat dia. Sebab itulah orang panggil dia sebagai witch, ataupun orang panggil apa? Sebagai ahli sihir. Biarpun orang kutuk dia kan, dia macam lantak lah kau nak kata apa, katalah, yang penting aku ni sekarang tengah busy top up kekayaan aku. Sampailah satu tahap tu kan, dia nak kejar kekayaan punya pasal, dia dah tak peduli tau dengan diri dia, dengan anak-anak dia. Maksudnya kebajikan diorang lah. Biasanya anak-anak dia ni akan baju yang terpakai je tau, bukan baju yang mewah, yang cantik, yang mahal. Tak ada. Bukan tu je tau, dia ni dah lah kaya raya kan, tapi dia bukan tinggal dekat rumah yang besar, tapi dia tinggal dekat rumah yang paling murah dan juga selalu berpindah randah. Korang tahu sebab apa dia selalu pindah? Dia tinggal kat rumah murah-murah je. Sebab apa? Sebab dia tak nak membazir. Dan sebab apa dia selalu pindah? Sebabnya dia tak nak orang aim rumah dia and then pergi rompak dia. Dikatakan masa dia tidur tu, dia akan pakai satu gelang dekat dia punya pinggang, yang mana dekat gelang kat pinggang dia tu ada kunci bank milik dia. Lepas tu dia akan ikatlah pistol dekat tangan dia masa dia tidur. Jadi macam in case lah kalau orang nak curi, tak boleh kan. Jadi dia dah letak kat pinggang dia, kalau dia terserah dia boleh tembak. Macam tu lah cerita dia. Ada satu kisah yang mana satu hari tu anak dia ni telah accident tau. Jadi adalah luka dekat bahagian kaki. Kalau korang fikir dia akan bawa anak dia pergi ke klinik dapatkan rawatan yang terbaik daripada doktor, korang salah. Macam yang Nina cakap awal-awal tadi, dia pergi dekat klinik yang khas untuk orang-orang yang susah, untuk orang yang tak mampu. Dekat situlah dia hantar anak dia tau. Jadi bila doktor tadi tu kenal dia, okay, ini Hetty Green yang kaya raya, kenapa kau datang kat sini kan? Sebab kau ni mampu sangat. So doktor tadi tu pun minta lah bayaran dekat dia. Hetty buat apa? Hetty lari dari situ, dia tak nak bayar apa-apa. Akhirnya disebabkan perbuatan dia yang terlalu kedekut, yang sayang harta sangat, kaki anak dia ni ada infection, so kena potong. Sampailah pada 3 Julai tahun 1916, akhirnya Hetty Green yang dikenali sebagai wanita yang paling kaya raya dan juga yang paling kedekut ni telah pun meninggal dunia pada usia dia 82 tahun. So dia telah meninggalkan harta dia sebanyak $100 juta. Tu tak termasuk lagi tau dengan harta-harta dia yang lain macam tanah dan juga duit pelaburan. Banyak. Tapi itulah, walaupun dia kaya masa dia hidup tu kan, dapat kumpul duit, kumpul harta yang banyak, mati tu tak masuk dalam kubur je kan, harta pun tak boleh bawa. Okay guys, apa pendapat korang tentang cerita yang Nina kongsikan pada kali ni? Okay, dia macam ni tau. Sebagai seorang wanita, tak mustahil kau boleh cari duit sendiri. Tak mustahil kau boleh jadi kaya di atas usaha sendiri. Tak katalah macam dia sebab dia memang anak orang kaya kan. Tapi tak semestinya kita kena kaya dulu, lepas tu baru kita akan kaya kan. Okay, daripada zero kita boleh jadi hero. Maksudnya macam kita daripada tak ada apa-apa, tanpa usaha, kita tak mungkin akan jadi senang. Okay, tapi yang tak okeynya dekat sini, bila dia dah suka kumpul harta, okay, dia jadi kaya raya, dia jadi kedekut, lepas tu dia banyak menindas orang sebab dia nak kaya.
Okay, tu memang tak elok lah kan. Macam orang kata, tak payahlah kita ambil bad side dia. So yang positifnya dekat sini, kita kena usaha untuk senangkan diri sendiri. Janganlah duk bergantung dekat orang, jangan duk kikis di orang. Macam tu. Zaman-zaman sekarang ni kan, korang takkan tak tahu, post dekat situ, post dekat sini, boyfriend aku tak nak lanja aku, kedekut. Jadi seorang wanita tu kena independent, pandai cari duit. Jangan duk pakai duit orang. Macam tu. Okay guys, dan bebel untuk hari ni. Nina harap korang suka dengan video Nina kongsikan pada hari ni. Yang mana belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.